Assalamualaikum. Ustaz Syahid. Tak dengar. Dengar ke suara saya? Dengar. Dengar. Tapi tak tally dengan gambar. Baik, Alhamdulillah. Okey, boleh. Ustaz dengar? Oh ya ke? Saya dengar, Alhamdulillah. Okey Ustaz. Saya rasa ada delay sikit. Ada delay sikit. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sihat Ustaz? Ustaz sihat Alhamdulillah, sihat. Okay. Alright. Okay. So saya rasa saya nak bagi masa dekat Ustaz lah. Ustaz, so kita ada apa kita panggil isu sebulan ni. Tapi sebelum kita ke situ, mungkin Ustaz boleh sedikit Ustaz latar belakang, mungkin latar belakang pendidikan, kerjaya dan apa yang Ustaz buat sekarang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Hina di atas ruang dan kesempatan yang bagi, dan tahniah juga kepada semua yang telah pun berjaya. Itu adalah kejayaan kita, dan kita sama-sama raikan. Bila kita raikan, insya-Allah saling mendoakan, dan ada malaikat yang akan sebut alaika misla zalik, untuk kamu pun macam tu juga. Sebab tu berada dalam hal legacy, kita saling mendoakan, dan percayalah bila kita doa yang baik juga akan datang kat kita. Untuk awal, nama saya Muhammad Syahid Ahmad Zaini. Saya berasal di Sungai Perak. Saya latar belakang pendidikan. Saya belajar di Universiti Malaya, bidang syariah, takhasus siasah syara'iyah, sains politik Islam. Sebab isu sekarang ni isu politik. Jadi, yalah kebetulan. Dari segi kerjaya juga, dulu lepas habis UM, saya pernah jadi guru di sekolah rendah, pernah jadi pensyarah, pernah jadi mutawif di travel agency, bawa jemaah di Mekah Madinah, pernah buka butik, jadi pencerama, jadi motivator sekitar Semenanjung, juga ada sedikit bahagian politik, dan sekarang saya dalam MW lah, Alhamdulillah. Dan saya tauliah di Perak lah, mengajar di Perak. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz bagi ruang, bagi masa. Ini kalau kat luar ni kita kena bayar ni. Tak ada. Okey Ustaz, saya rasa kita terus kepada isu yang hangat, bukan hangat dah, terbakar dah. Ada yang buat keputusan untuk left group, ada yang terus decide tak nak buat, ada yang macam-macam daripada persepsi-persepsi tersebut. Saya rasa saya nak serahkan pada Ustaz, because perkataan hari ini kita bermula dengan tabayun, kan? Jadi mungkin Ustaz boleh cerahkan lagi tentang topik hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wazira min ahli, amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Harapnya semua dengar ya saya punya suara ni. Kalau tak jelas maklumkan. Dengar dan dengar. Kalau saya terlaju maklumkan. Kelemahan saya adalah saya cakap laju. Itu kelemahan saya. Baik. Bila dikatakan dalam bab tabayyun, kita boleh buka dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. Allah nyatakan ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Ini ayat famous kalau bicara dalam bab tabayyun. Tabayyun ni menyelidiki ataupun buat kajian. Pertama, menarik ayat ini, dia kata kepada orang, Allah panggil. Setiap ayat Al-Quran yang dimulakan dengan ya ayyuhallazina amanu, maka itu adalah panggilan Allah kepada kita. Maka kita wajib untuk terkesan, wahai orang-orang yang beriman. Sebab tu mukhalafahnya adalah andai kata Allah panggil tapi kita tak terkesan, maka muhasabah balik. Kenapa ni aku tak rasa apa-apa ni? Okay. Pertama, Allah panggil orang yang beriman. Apabila datang kepada kamu satu berita, daripada berita itu orang fasik ataupun berita yang kita pun tak pasti kesahihannya, antusibu qaumun bijahalah, lalu kamu buat satu jawapan ataupun kesimpulan ataupun kamu menghukum mereka dengan satu kaum itu, maka fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kerisauan ketika itu adalah bila kamu buat keputusan, maka kamu akan menyesal pada
fannadama, nadimin itu menyesal pada masa akan datang, wa'idzubillah, dunia maupun akhirat. Maka begini, Ibnu Jarir dia bila mana mengungkap akan ataupun dia menceritakan tentang perihal ini, Ibnu Jarir dia beritahu, apabila kamu melihat sesuatu perkara, maka hendaklah kamu hold, berhenti seketika. Jangan terus kamu buat sebarang keputusan. Berhenti seketika, kemudian kamu pastikan apa yang berlaku itu kamu ma'rifat. Pastikan kamu benar-benar tahu dan faham. Barulah kamu buat keputusan, barulah share. Ataupun kalau kita lihat dari segi pandangan yang lain, antaranya Dr. Wahbah Az-Zuhaili dia sebut dalam pandangan dia disebutkan apa? Dikatakan kalau wahai orang beriman, bila datang satu berita, maka kamu kena cari kebenaran dulu. Mencari kebenaran adalah tuntutan sebenarnya, dan jangan kamu menghukum. Sebab itu di antara perkara yang kita sangat risau adalah orang suka menghukum. Nahnu du'a, kata ulama. Nahnu du'a walisal qudha. Kita ni pendakwah, bukan penghukum. Jadi bila orang menghukum ni kadang-kadang dia buat kerja Allah. Hukum. Okay, khalas. Maka kita maklum tentang isu sekarang ni adalah isu yang hangat melibatkan Israel dan Palestin, dan di belakang Israel tu ada Amerika, dan kebetulan MW ini nama panjangnya adalah America Way. Alamak, jadi kita pun alamak risau dah ni. Kita dari geng orang Amerika kan. Di Amerika baru-baru ni dia buat satu demonstrasi. Maksudnya kerajaan Amerika memang menyokong Israel. Tetapi ramai lagi rakyat Amerika yang mereka ini bersama-sama dengan Palestin. Baik, itu tentang isu. Saya nak mengambil beberapa kaedah dan cara untuk kita sampailah ke penghujung. Adakah ia MW ini Israel ataupun tidak? Adakah kita boleh untuk bekerja dalam MW? Yang mana kita pernah kita sekarang ni bekerja dengan satu company yang disebut company yang foundernya adalah bukan orang Islam lah, orang kafir ataupun non Muslim. Baik, begini kita pergi satu dalil demi dalil, kerana dalam menceritakan dalam bab agama ini dia perlukan pada dalil. Jadi sebelum tu saya nak minta izin kepada semua asatizah. Anda kata saya ada mungkin salah sebut, tolong betulkan. Saya pun manusia biasa dan pasti saya banyak kelemahan. Jadi mohon betulkan anda kata ada kekurangan dalam penyampaian. Pertama, satu ketika kita mengambil sirah dulu. Satu ketika Ka'ab bin Ujrah ni sahabat Nabi, dia bertemu, ya Rasulullah, aku melihat wajah kamu ini agak pucat. Lalu kata Nabi SAW, wahai Ka'ab, sesungguhnya aku ini tidak menjamak ataupun tidak makan dalam tempoh 3 hari. Maka Ka'ab bin Ujrah ini dia pergi bekerja dengan satu orang Yahudi. Dia bagi minum unta, dan kemudian dia mendapat upah, imbalannya adalah kurma. Jadi kurma itu diberikan kepada Nabi SAW, dan Nabi pun makan. Maka kata Nabi bertanya kepada Ka'ab bin Ujrah, wahai Ka'ab, mana kamu dapat kurma ni? Dia kata, wahai Rasulullah, aku bekerja dengan orang Yahudi. Nabi tidak memberikan respon, tak boleh dan sebagainya. Maka Nabi bertanya, wahai Ka'ab, adakah engkau mencintai aku? Pastilah kata, demi Allah dan Rasul, aku dan ayahku menjadi petebusan untuk kamu. Maknanya bahasanya adalah Ka'ab ini benar-benar cintakan Nabi SAW. Dari kisah ini, maknanya hukum kita bekerja dengan orang non-Muslim adalah harus. Dalam kaedah fiqh ni baru, dalam kaedah fiqh disebutkan, dalam muamalah, kullu al-asya' al-ibahah. Setiap sesuatu itu dalam bab muamalah, hukumnya adalah harus. Harus. Hatta yadullu dalil, sehinggalah datang sebuah dalil ataupun bukti ala tahrim, menyatakan akan ia haram, maka berubah hukum tadi menjadi ia haram. Jadi setakat ini hukum asas kita adalah harus. Berbeza dengan hukum dalam kita beribadah. Hukum ibadah asasnya adalah haram. Tak boleh beribadah melainkan ada dalil, baru boleh kita beribadah. Jadi dalam bab muamalah umumnya adalah harus. Jadi ada orang tanya, MW ni macam ni dalam keadaan sekarang ni, adakah kita boleh bekerja dengan MW? Pertama, kita kena pergi satu persatu, adakah boleh ataupun tidak. Pertama, kalau kita lihat dari segi produk MW boleh dikatakan kesemuanya halal dan tayyib,
baik, bagus, bahkan memberikan sangat recommended, dan bahkan dari segi ranking banyaknya nombor 1. Bukan di peringkat Malaysia, bahkan di peringkat dunia. Jadi dia suplemen yang baik, organik, dan itu antum a'lamu minni. Kamu lebih tahu daripada saya. Satu, kita tak nak bincang dalam produk sebab kalian lebih tahu. Kedua, bahkan produk itu kita ada pakar, pakar-pakar yang telah pun mengkaji, ada kita punya R&D. Sebab tu fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah. Bertanyalah kamu kepada ahlinya kalau kamu tidak tahu apakah fungsi double X, lecithin E dan sebagainya. Maka kesemua produk kita tak nak bahas sebab dia selesai. Okey, part pertama selesai. Part kedua, bila kita bicara dalam bab MW, adakah sistemnya benar-benar kita melihat dalam 3 kerangka positif. Termute. Tak dengar Ustaz. Ustaz, unmute dulu. Termute. Ustaz, termute, sorry. Okey, dengar tak? Saya cakap seorang-seorang tadi. Alright. Okey, Boleh, teruskan. Apa kita mute tadi? Saya nak ulang. Poin kedua. Poin kedua Ustaz. Poin kedua. Okey, poin kedua adalah berkaitan dengan sistem kita setakat ini. Dia telah pun lepas dalam 3 garis yang utama. Pertama, dari segi gharar ni keraguan. Tiada keraguan dalam sistem yang diperkenalkan oleh MW. Tiada penindasan, adil. Adil itu apa? Adil itu kalian boleh letak dalam kerangka untuk menilai adil. Padanya tiada fitnah dan padanya tiada kezaliman. Adil. Maka tiada gharar. Kedua, ada tak maisir, iaitu perjudian dalam MW ni, sistemnya. Maka tiada juga perjudian. Ketiga, dalam sistem MW ni ada tak riba? Kalian tengok APP kita. Boleh angsuran harga sama. Jadi ahalallahu bai'a wa harama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dari segi sistem, alhamdulillah MW selesai. Bab ketiga ini yang kita nak bincang dan mula ada sedikit keraguan di kalangan kita kerana kita melihat ia dalam emosi bukan dari segi ilmu. Baik. Apa isu dia? Isunya adalah bila mana melihat Amerika, mereka ini benar-benar menyokong kuat Israel. Kemudian Israel pula menyerang kita dan juga membunuh ramai di kalangan saudara mara kita. Kelas. Isu sekarang ni adalah, adakah kita ini bersubahat bila mana bekerja dengan MW dan bagaimanakah status kita punya income kita? Adakah kita makan itu halal untuk anak isteri kita dan sebagainya? Pertama, bila mana ramai alhamdulillah di kalangan kawan-kawan kita, sahabat kita telah pun bertanya kepada pihak MW, dan MW secara responnya memaklumkan dia tidak ada sebarang komitmen memberikan ataupun menyalurkan bantuan kepada Israel Zionis laknatullahi alaih. Jadi dengan itu, had kita adalah had itu. Bila mana company sendiri telah pun declare tidak memberikan apa-apa komitmen kepada bantuan Israel laknatullahi alaih. Cuma sekat sini adalah pertama kena faham had kita kat mana? Had kita dalam bab membuat keputusan ataupun menghukum adalah had kita sampai ke company kita, sebab kita kerja dengan company kita tidak memberikan apa-apa komitmen, maka kita pun alhamdulillah syukur, maka kita pun boleh terus bekerja dengan MW tanpa sebarang rasa kerisauan. Cuma isunya sekarang ni adalah ada individu dalam MW yang memberikan bantuan langsung, bahkan dia declare, dia bantu, dan dia di antara funder kepada sebuah parti di Amerika, yang parti itu dia memang membantu kuat Israel. Maka dalam hal ni macam Raja Takaful kan, ialah gharar, maisir dan juga riba itu memang kita bedakan di antara insurans takaful. Khalas. Maka isu sekarang ni adalah dia melangkau had kita kat mana? Had kita sampai ke company. Begini, saya mengambil ibrah dalam 2 perkara. Pertama, Nabi SAW, dia di saat diminta untuk berdakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Allah, wahai Muhammad, wahai umat manusia, serulah kamu umat manusia ini dengan cara hikmah ataupun bil hikmah wa mau'izatil hasanah, tunjuk tauladan yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan.
dan juga kamu bermujadalah, bercakap dengan baik, sopan santun sehingga mereka ini faham apa yang kamu nak sampaikan. Kelas. Maka ketika Nabi berdakwah, Nabi stres sangat. Kenapa Nabi stres? Kerana ada ramai orang tak terima kebenaran. Diorang tak nampak macam ni. Contoh pada surah Al-Masad. Surah Al-Masad ini tabat yada abi lahab wa tab. Al-Masad adalah surah yang menceritakan tentang Abi Lahab. Abu Lahab lah. Ditanya, wahai sekalian Bani yang ada, Bani Nadir, Bani Quraiza dan sebagainya, adakah engkau percaya andai aku berkata dikumpulkan dekat satu tempat, kata Nabi, adakah engkau percaya andai aku kata di belakang bukit itu ada sekumpulan tentera berkuda nak menyerang kita? Apa kata mereka? Wahai Muhammad, engkau ni kami percaya engkau Al-Amin, Abul Qasim, kamu orang yang bercakap benar. Kata Nabi, sesungguhnya bukan itu yang besar aku nak sampaikan. Aku nak bagi tahu, aku nak habaq mai kat hangpa semua. Sesungguhnya ada satu bala besar seandainya kamu mensyirikkan Allah. Lalu Abu Lahab dia kata, celaka betul engkau Muhammad. Sebab tu pun yang kau kumpul kami. Maka Allah turunkan surah Al-Masad tabat yada abi lahab wa tab. Kembali kisah tadi. Bila Nabi stres dengan keadaan bila mana berdakwah ramai yang tak terima, Allah turunkan dan gembirakan Nabi dengan surah Asy-Syarah. Apa tu surah Asy-Syarah? Alam nashrah laka sadrak. Maka apa poin besar dalam surah Asy-Syarah? Dalam surah Asy-Syarah, kamu wahai Muhammad, walaupun kamu ini kekasih aku, kamu hanya buat had yang kamu kena buat saja. Jangan lebih, jangan melepasi border. Sebab kamu tak mampu untuk bagi hidayah. Kamu hanya seru, adapun untuk hidayah itu kerja aku. Adakah doa yang Nabi minta kepada Allah dan Allah tak mabulkan? Yes, ada. Apa doanya? Wahai Allah, engkau berikanlah mukmin, engkau berikanlah kepada Abu Lahab ini, kepada Abu Talib, pak saudara dia yang banyak bantu, yang backup dia. Engkau berikanlah kepada Abu Talib ini hidayah Islam. Menangis dia, subhanallah. Akhirnya apa? Tak dapat juga. Dan ada pandangan sebut, dia mendapat satu nanti seringan-ringan azab di neraka, iaitu dia letakkan bara api di kakinya, maka bergelegaklah otaknya. Wallahu a'lam. Okey. Maknanya tugas Nabi, Allah nak bagi tahu dalam ayat itu juga, dalam surah itu juga adalah kita sebagai manusia buat setakat yang kita mampu sahaja, ataupun had, jangan lebih. Contoh apa lebih? Kalian lihat dalam surah yang kedua dalam susunan Al-Quran, surah Al-Baqarah. Diceritakan Bani Israel. Bani Israel ini, saya minta izin untuk cerita kisah sikit lah sebab dia panjang. Jadi kalau saya terlajak, tolong doktor tolong remind lah, 2 minit, 3 minit. Baik, Bani Israel, apabila dia ini, saya tak nak panjang-panjang cerita Bani Israel ni, latar the best. Tetapi saya nak fokus to the point sebab masa kita sangat singkat. Bani Israel, bila mana berlaku kes kematian seorang lelaki yang kaya raya, tiada waris, melainkan ada seorang anak saudara dia. Lalu mereka ini, lelaki ini, si anak tadi, anak saudara dia ni, bila tengok pak saudara dia ni kaya raya, dia tahu dah kalau difaraikan memang confirm harta tu masuk kat dia. Jadi dia kata, bila dah nak mati dia ni, bila dah nak mati, ada perasaan tamak haloba. Maka akhirnya kerana ketidaksabaran si lelaki ini, anak saudara dia nak rampas, nak bolot semua harta pak saudara dia, maka dia pun bunuh. Bila dia bunuh, apa jadi? Bila dia bunuh, maka dia letaklah si mayat pak saudara dia ni dekat kampung sebelah. Kebetulan mereka ni sedang ada clash, kampung A dengan kampung B. Maknanya diorang tinggal kampung A contoh, lelaki ini letak mayat pak saudara dia yang kaya raya ni dekat kampung B. Maka tiba-tiba kampung B ni kata, kenapa ada mayat ni tiba-tiba ni? Maka berlakulah konflik yang lebih teruk sehinggalah mereka ini nyaris-nyaris nak berperang. Masing-masing dah bersedia nak berperang ni. Bila masing-masing bersedia nak berperang, kemudian ada di kalangan salah seorang di kalangan mereka ini kata, jap nanti dulu, jangan perang lagi. Kalau kita perang nanti kan habisnya ada yang sakit, ada yang mati dan sebagainya. Kenapa? Why not kalau kita bertanya kepada kita punya pemimpin, iaitu Musa AS. Maka bertanya, wahai Musa, sesungguhnya ada berlaku kes kematian yang dia berada di kampung sebelah. Kami nak bergaduh ni. Ada tak solusi yang boleh kami ambil? Okey, baik. Menarik dengar kisah ni. Yang detail kalian boleh buka pada kelas tafsir akan datang lah. Tapi ni saya nak bagi tu point, apakah relation dia. Poinnya adalah,
Bila Nabi Musa beritahu, wahai kaumku, carilah lembu. Lantas sembelih, ambil sebahagian daripada tubuhnya. Ada yang kata ekor dan ada yang kata lidah lembu lah. Lalu engkau libas ataupun ketuklah kepada mayat lelaki ini. Maka nanti kamu akan dapat jawapan. Bani Israel ni dia pangai dong gitulah, suka melampau. Dan Allah, sebab tak Al-Quran ni, kalau kalian buka Al-Quran, banyak cerita Bani Israel. Seolah-olah Al-Quran ni macam cerita Nabi Musa punya. Tapi kenapa nanti akan datang kita punya kalau tafsir, mungkin kalau kita boleh buat. Apa jadi? Menariknya, Bani Israel cakap, wahai Musa, kami nak tahu jawapan, bukan kami nak buat kenduri ni. Yang pergi suruh kami sembelih lembu ni buat apa? Dia kata, macam ni lah. Bila Allah bagi aku jawab jalan, aku suruh, kalian buatlah. Oh, okey, tak apa Musa. Okey, kami ikut. Cuma Musa, boleh tak kalau engkau bagi kami lebih spesifik, macam mana warna dia? Allah pun, dia punya warnanya. Warna dia macam mana? Kuning, kekuningan, sejuk mata memandang. Dia makin banyak bertanya. Bila asasnya adalah Nabi Musa cakap cari lembu, sembelih, ambil bahagian. Itu je. Itu had dia. Tetapi kerana banyak bertanya, kamu melepasi border, kamu bertanya, dalam MW ni ada tak lagi ni orang-orang yang sekongkol dengan Zionis? Itu bukan kerja kita, itu hak mereka. Diorang dapat juga imbuhan daripada MW, bonus, performance sebagainya. Hak mereka nak bagi kat siapa? Macam mana kita bagi mungkin sebahagian persen kita kepada Hamas. Mungkin juga ada non-Muslim, Yahudi, mungkin mereka ini Kristian, whatever agama mereka yang mereka tak suka dengan Islam, mereka bagi kepada, sumbangkan kepada Zionis. Itu adalah melepasi had. Isunya sekarang ni, bila mana Bani Israel ini melepasi had. Akhirnya apa? Disebutkan dalam Al-Quran seakan-akan mereka ini di kalangan Bani Israel telah pun macam dah putus asa dah. Dah malas lah cari. Dia panjang lagi menarik cerita dah. Sehinggalah akhirnya mereka jumpa seekor lembu ini yang dimiliki oleh seorang anak yatim yang ayahnya berdoa, wahai Allah, aku tak ada apa-apa. Aku hanya ada harta seekor lembu ini yang aku wariskan kepada anak. Kalau kita MW boleh wariskan kan, kita punya income. Tapi pakcik ni kata, aku hanya ada seekor lembu ini ya Allah. Aku wariskan kepada anak. Dengan itu, wahai Allah, engkau berikanlah kekayaan kepadanya. Jadi lembu ni akhirnya itulah dia. Lembu yang dijumpai. Ini hikmah yang tersembunyi sebalik kejadian. Sebab tu apa pun berlaku, kata ulama, cari hikmah. Hikmah ni barang mukmin yang hilang. Cari hikmah. Dapat hikmah, tenang insya-Allah. Maka akhirnya diorang terpaksa beli lembu tadi dengan satu jumlah yang sangat mahal. Disembelih lembu tadi, lalu diambil dipisahkan daging dan juga dia punya kulit, lalu dihamparkan kulitnya, diletakkan emas di atas hamparan kulit lembu. Itulah nilai lembu tadi. Maka benarlah kata ayah kepada anak yatim tadi. Jadi nak katanya apa? Poin di sini dari segi surah Al-Baqarah nak bagi tahu dalam apapun urusan ada had yang kita boleh buat dan jangan melepasi had. Bani Israel terlalu banyak kisah yang dia lakukan dalam kehidupan dia over. Dia minta, wahai Allah, bagilah kami ini nabi. Bila dia diberikan Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan banyak Nabi-Nabi yang diberikan kepada mereka untuk pandu mereka. Di saat ada ketika Bani Israel ini dilihat, Nabi ini tak ikut cakap kita ni. Apa dia orang buat? Dia orang bunuh. Kejahatan Bani Israel ini direkodkan dalam banyak Al-Quran dan itulah mereka. Sebab itu dalam kehidupan kita, kalau kita cek balik, perkara apa pun kebaikan maupun keburukan, andai kata kita ini melepasi had, kerosakan sedang menanti. Over sangat, puji sangat, maka akan jadi ain, penyakit ain. Benci sangat, anda kata kamu benci, mungkin nanti kamu sayang. Sebab itu kata Nabi SAW, khairul umur awsatiha. Sebagai perkara itu bersederhana saja. Sebab itu dalam bab ini, saya sarankan, anda kata ada di kalangan kita yang mula ragu, risau, kalian percayalah, kita tidak pun bersubhat dengan Zionis. Income kita itu adalah hak kita. Company sampai had company bagi tahu tidak ada sebarang komitmen kepada Zionis, maka itu selesailah. Tidak ada perkara. Dari segi produk selesai, sistem selesai, dan kita pun bekerja dengan sebuah mengambil untung padanya seperti mana Richard Dawes mendapat untung, begitu juga kita. Sebab itu dalam kaedah fiqh, perkara-perkara yang samar tidak boleh jadikan hukum. Kita pun cakap kita punya founder ni, Richard Dawes ni, dia founder MW, kemudian dia ambil income tu, dia bagi bantuan kepada Zionis. Saya sebut, ada tak bukti yang benar-benar income tu masuk dan dibagi? Boleh jadi
boleh jadi itu income daripada yayasan Daiwas yang dia buat, yang dia ada visi besar visi dia apa dia nak mengkristiankan Amerika. Tak apalah, saya beritahu lah poin besar ni sebab saya nak kita pun jiwa besar. Dengan apa pun musuh sedang rancang kita buat, kita pun kena ada perencanaan yang sangat rapi. Sebab tu Allah kata dalam ayat keempat surah Al-Asaf, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum. Allah sangat suka, cinta, kasih dan sayang kepada hamba-hambanya yang berjihad. Lah ni kita berjihad dalam MW. Sebab tu saya bila mana bagi ruang, saya nak jelaskan, bukanlah saya pandai tak, tapi saya tak nak kita ni terlalu lama dalam bab yalah taradud. Kita ni apa ya? Taradud ni kita ni boleh ke tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh tu ni dah 8 hari bulan dah ni. Tak buat iklan lagi ni. Orang dah 21, kita 3 pun tak lagi. Wa'azubillah kan. Jadi nak kata apa? Nak katanya adalah cukup, stop, move forward. Move, Allah ya syakur, Allah ya syakur. Siapa yang nak move on ni, banyakkan zikir Allah ya syakur, Allah ya syakur. Jadi di saat musuh merencana untuk mengkristiankan Amerika, why not? Saya mencadangkan kepada Han Legacy ataupun kita ambil persen daripada income kita ini, berikan sebahagiannya kepada Palestin, bantu ummah. Jangan ambil semua untuk kita. Kalian lihat Nabi SAW. Sebab tu Khadijah ini binti Khuwailid sayang, cinta dan kasih dan tertawan dekat Nabi. Kenapa? Di saat Nabi dapat duit upah daripada Khadijah binti Khuwailid, apa dia buat? Dia tak terus pergi ke Giant, dia tak pergi ke tabung haji simpan. Nabi SAW dapat duit, Nabi akan pergi ke rumah anak yatim, bantu. Nabi akan pergi ke rumah orang-orang fakir. Nabi akan pergi ke rumah balu-balu, bagi, bantu semua. Sebab tu di saat orang cakap Nabi ni miskin, no, Nabi adalah manusia yang kaya. Apa bukti kaya? Nabi bagi ke semua yang dia ada. Apa bukti kita ni kedekut? Yang kita dapat tu semua kita punya. Bukti Nabi kaya, Nabi bagi ke semua. Kalian lihat sahaja dari segi apa yang Nabi bagi kepada Khadijah binti Khuwailid ketika maharnya. Itu pun luar biasa. Baik, kembali. Maka saya sebut dalam keadaan sekarang ini, tiada isu pun sebenarnya untuk kita taradud ataupun kita berbalah dengan jiwa dan diri kita, dan kita pun tidak bersubahat dengan MW, kerana MW telah pun dengan secara jelas dia bahkan tunjuk dari segi dia punya financial dia, ke mana dia pergi dan sebagainya, dan tidak ada pun bukti yang menunjukkan yang MW memberikan sebahagian income-nya kepada Zionis. Maka untuk itu selesai. Sebab itu saya sebut, jangan kita melapasi border had. Nanti kamu akan sesak dada. Kamu tidak akan rasa tenang dan rasa seronok. Sebab apa? Sebab kamu telah pun membuat satu keputusan atas emosi, bukan dengan ilmu. Akhirnya apa jadi? Akhirnya kamu akan rasa betapa sempitnya agama. Islam bukan agama yang menyusahkan. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Sebab tu, why not dengan apa yang kita miliki, income yang, sebab bila kita buat MW, saya alhamdulillah 4 bulan buat dah mencapai 5 angka. Dengan itu, ramai orang-orang yang di luar sana, bila mana kita bersama dengan MW, maka kita mampu untuk bantu di kalangan masyarakat. Akhirnya boleh untuk bantu selesaikan dia punya hutang. Bayangkan kalau kata kita beremosi, sehinggalah kawan-kawan kita ini yang asalnya ada income yang boleh bayar hutang, kita pun cakap tak payahlah buat MW, dan akhirnya kita hasut dia berhenti. Apakah sumber income ni untuk bayar hutang? Andai kita meninggal, bagaimana rohnya? Nabi SAW tak nak mendirikan solat ke atas orang yang meninggal dalam keadaan berhutang. Sebab tu tekad besar kita dalam MW, kalian tengok balik visi dan misi Han Legacy. Sebab tu di antara misi Han Legacy adalah untuk melahirkan pemimpin ataupun pimpinan-pimpinan yang ada dalam ni yang memiliki akhlak mulia. Sebab itu saya sebut, di antara adab yang kita kena buat di saat kita berada dalam kemulut ini adalah jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan kita maki dan juga kutuk. Sebab saya dalam bidang politik, saya sebut ada orang mengambil ruang ini untuk menjahanamkan kita punya kedudukan dan juga suasana. Kenapa? Sebab this is politik marketing. Bila mana jadi macam ni, sedangkan kita dah jelas, sebab tu kena clear. Company telah pun jelaskan, cuma mungkin individu yang di luar batas dan juga kemampuan untuk kita kawal, lalu diorang cakap nampak korang bersekongkol. Sedangkan kita tak perlu untuk terpalit dengan hal itu. Kedua, oleh kerana mereka ini juga ada produk, contoh diorang jual sabun ketiak ke, contoh diorang jual shampoo. Jadi oleh kerana menaikkan diorang punya bisnes, maka mereka melumpuhkan bisnes kita. Ini adalah di antara politik marketing lah. Jadi kena faham juga bab tu. Dan kemudian apa yang boleh kita lihat juga dalam kerangka sekarang ini, yang sebenarnya mereka nak memastikan kita ini rasa bersalah
keluar dan akhirnya join mereka. Jadi kita kena berhati-hati. Jadi antara adab yang mungkin boleh kita ambil dalam keadaan semasa adalah tadi saya sebut, tolong jangan balas kecaman tadi dengan maki balik. Diam itu kadang-kadang lebih baik. Sebab itu dalam kaedah untuk kita berpolitik dengan mereka, seandainya mereka hentam kita, tak mampu jawab, senyap. Itu lebih baik. Ataupun kita bagi tahu email-email yang dapat, bagi tahu MW dah jelaskan tiada kaitan dan sebagainya, itu cukup. Jangan lagi bahas. Dan kedua, kita boleh menunjukkan satu tauladan yang bagus. Wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu kaedah dalam dakwah. Kamu mungkin boleh buat secara hikmah, bercakap dengan baik, ataupun wa mau'izatil hasanah. Kamu boleh menunjukkan tauladan yang baik. Kita bagi tahu dengan MW ni kita boleh pergi haji, kita boleh bantu adik-adik kita yang susah sebab daripada income MW. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan bermujadalah dengan mereka dengan cara yang baik. Sebab itu visi dan misi Han Legacy, andai kata kalian betul-betul faham, kita akan berada kita akan rasa seronok berada dalam tempat ini. Inilah tempat kita. Inilah jiwa besar kita untuk kita sama-sama bangun dan bangkit, bantu ummah. Jadi saya sarankan di saat ini terus pecut untuk bantu masyarakat, sebab ramai masyarakat inginkan kesihatan yang baik asbab daripada natural life. Ramai orang inginkan kecantikan, dengan kecantikan itu boleh mendekatkan diri dengan Allah. Ramai orang nak hidup dengan baik dengan kita punya gadget-gadget ini. Asbab. Sebab itu hidup ni berasbab. Allah nak tengok asbab tu. Sebab tu untuk ke syurga, terus kalian tekad dengan apa yang kalian buat. Dan sebagai penutup akhir saya sebut begini, dalam hal ini sebenarnya ini adalah tentang soal ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad ini adalah perkara yang tidak ada dalam Al-Quran. Al-Quran tak cerita pun MW. Tidak ada juga dalam hadis. Tidak ada. Tetapi ia melihat kepada kerangka sekarang. Lantas apa yang kita boleh buat? Dua perkara. Pertama, kalian andai kata masih ada keraguan, istikharah lah, solat sunat istikharah. Solat sunat istikharah, kalian jangan duk bayangkan macam nanti mimpi ni mesti keluar MW. Lepas tu dia tanda right. Janganlah terlalu katun sangat. Dia mungkin tak mimpi, tetapi Allah datangkan rasa tenang. Satu, istikharah. Macam kalian nak kahwin dulu lah. Bukan keluar muka bakal suami. Keluar benda lain kan. Tetapi bila kita tengok muka bakal suami, tenang. Itu sakinah Allah bagi. Kedua, kalian kena buat istisyarah. Ini di antara one of istisyarah kita. Kita mengkaji. Cuma jangan melebihi had, jangan overthinking. Seperti mana Bani Israel. Sebab tu Al-Quran bukan untuk dipapar. Bukan untuk hanya sekadar baca matan. Tetapi baca dia pun terjemahan. Pergi kelas-kelas tafsir. Kalian akan rasa, dan kalian kena tekad, saya sarankan. Tekad sebut ke wahai Allah, izinkan aku sebelum engkau ambil nyawa aku ini, berilah aku ini ruang untuk aku ini rasa seronok dengan Al-Quran dan aku boleh faham Al-Quran. Siapa yang berkehendak Allah akan bagi. Dan disebutkan dalam agama, mayyuridillahu bil khair yufaqihu fid din. Kalian tak jadi ustaz, kalian jadilah apa yang kalian ada sekarang, tetapi berjiwa dan bercita-cita besar untuk faham agama. Kalau kalian nak, Allah akan bagi yufaqihu fid din. Kita ni syukur sangat dalam hal legacy sebab orang soleh-soleh. Kita ada Dr. Ilna, kita boleh panggil Al-Fadil Dr. Ilna, dia sebab dia ada misi besar. Jadi benda ni ada satu nikmat. Jadi janganlah kita ini sampai tahap menghasut orang lain, jangan rugi sangat. Saya itu di atas pandangan kecil saya, mungkin betul mungkin tidak, kalian boleh memikirkan balik. Sebab saya juga manusia biasa, sebab kita kena saling kuat, yashudu ba'dahu ba'd. Kita kena saling kuat menguatkan untuk berjiwa besar, untuk bawa agama, dan tengok muka isteri, muka anak kita, untuk kita terus move forward. Allah ya syakur. Dengan asbab itu insya-Allah kita akan jadi orang yang mendapat kejayaan dunia dan akhirat. Setakat dulu insya-Allah. Boleh ke? Ya, Allahu Akbar. Sampai misi dan visi Han pun keluar, Ustaz Betul. Sangat bagus. Tapi teruskan Ustaz. Kalau mungkin boleh bincang lah, kita buka. Ya. So insya-Allah dan saya pun dapat suka bila Ustaz kata kalaulah kita dah menilai, kita dapat dua fakta, yang ni sokong, yang ni tak sokong. Akhirnya memang kita serah pada Allah, istikharah tadi kan. Itulah yang terbaik. Ijtihad. Okey, buat tadi. Ijtihad ini bila kita buat keputusan, andai kata keputusan kita betul, Allah akan bagi 2 pahala. Ini buat ijtihad keputusan. Andai kata
salah keputusan kita, Allah akan bagi 1 pahala. Tidak ada dosa dalam bab ini. Faham Ini dalam bab ijtihad. Betul 2 pahala, salah 1 pahala. Wallahu a'lam. Oh. Ustaz, kalau kita teruskan boleh sampai pukul 11 ni. Tapi saya rasa saya dapat satu idea pula. Saya kata mungkin dalam kelas kita pun kena ada satu slot, kan, slot tabayun. Dah dapat idea tu kan. Mungkin sebulan sekali. InsyaAllah kita usahakan. Sebab terima kasih Ustaz. Kita betul Ustaz kata kita dalam Han Legacy ni kita ramai sebenarnya Ustaz, orang-orang yang ada yang layak untuk bagi pandangan dan sebagainya. Tapi terima kasih Ustaz Syahid. Setuju. Alright. So Ustaz, thank you so much. Terima kasih. Dari jauh rasanya Ustaz pun banyak program-program yang disusun selalu kan. So anyway, terima kasih atas penjelasan dan saya rasa ini boleh membantu kita untuk membuat keputusan. ABO semua leaders, saya tak paksa you untuk terima. Right? Ya, betul. Sama macam Ustaz cakap tadi. Ya. Sikit lagi Ustaz, boleh. Apa tugas kita? Sampaikan. Seperti mana Nabi dia sampaikan. Tolong kita sebagai leader, tolong jangan paksa, kerana paksa itu perkara yang sangat menyeksakan. Tetapi layanlah ABO kita dengan satu layanan kasih sayang. Sampaikan dengan hati yang rajin Dr. Aziz sebut. Lihatlah MW dengan mata hati. Yes, betul. Pandang dengan mata hati, lihat kawan kita dengan mata hati, nak bimbing dan pegang tangan mereka untuk ke syurga sama-sama. Sebab itu berjiwa besar dan berukhuwah. Dan kalau kalian baca dalam hadis yang disebutkan sab'atu yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh, 7 golongan yang mana mendapat naungan arasy Allah. Antaranya adalah mereka ini yang bersahabat. Bukan setakat dekat dunia tetapi sampai ke syurga. Sebab tu kita sangat berdoa dalam Han Legacy ini nanti sama-sama kita bertemu di syurga insya-Allah. Allahumma amin. Insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita terpaksa berhenti tepat 10.30 Ustaz. Tepat 10.30. Guys, saya rasa kita bagi, saya tak tahu kita boleh bagi api-api, kita bagi ucap tahniah. Terima kasih kepada Ustaz Syahid kerana penjelasan ini. Yes, ikut macam Ustaz Syed syorkan tadi, akhirnya kita yang buat keputusan, tetapi kita kena berlaku adil dan buat ijtihad tadi ataupun istikharah tadi. Okay, so ini bisnes anda buat, anda yang dapat. Sinar Channel TV.